Assalamualaikum, salam syurgaku sayang. Buletin UKAS edisi malam 12 September 2020 bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Partinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg hari ini sekali lagi menunaikan janji bagi pelaksanaan projek rangkaian Jalan Pesisir Sarawak iaitu Jambatan Batang Igan Mukah. Berucap di Majlis Perasmian Pecah Tanah tersebut, Ketua Menteri dalam amanat beliau berkata, Kerajaan GPS membangunkan kembali Jambatan Batang Igan yang telah dibatalkan oleh kerajaan sebelum dan untuk itu 9 buah jambatan telah diselesaikan dalam masa 3 tahun. Tapi kami dalam GPS, kena rakyat, kita akan bangunkan, ada caranya. Alhamdulillah berkat doa kita, ada cara dana saya untuk melaksanakan semua jabatan tu. Alhamdulillah masa 3 tahun saja saya jadi Ketua Menteri kita. Allah beri ilham dengan saya kedak ni mendapatkan wang, dana. 9 batang diselesaikan oleh GPS dalam masa 3 tahun. Sehubungan itu, tambah Datuk Partinggi Abang Zohari, semua jabatan tersebut akan siap pada tahun 2024 tanpa tol dan rakyat tidak lagi akan menggunakan pengangkutan feri. Maka dengan doa kita, terkabullah impian orang Igan. Dan kawasan itu untuk mempunyai jambatan, insya-Allah 2024 si lagi makai feri. Jaya, jambatan tu si ada tol. Denan pun wasiat madah, kalau kita mula jambatan dengan orang Sarawak, jangan ada tol. Jadi kita mula jambatan, si ada tol. Saya si pula fakta. 2024, insya-Allah semua jambatan akan siap. Dan kita si makai feri lagi. Dan semuanya tanpa tol. Meyakinkan rakyat bahawa apa yang dikatakan kerajaan bukan hanya omong kosong, jelas Ketua Menteri lagi beliau yakin dan berani memikul tanggungjawab yang besar demi kemajuan Sarawak adalah disebabkan kekuatan rakyat. Saya berani kena rakyat belakang saya. Orang Igan belakang saya. Kerana kalau rakyat bersatu, negeri kita aman, kita dapat ngurus negeri kita. Dan kita cari idea baru. Sebab ya, saya pergi digital dengan elektrik, dengan jabatan. Saya nak mula juga digital infrastructure tu. Masa depan kita yang jaga. Sarawak hanya dapat dijaga oleh orang Sarawak. Simbolik perasmian turut disempurnakan bersama Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing, Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Kedua, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan serta barisan Kabinet yang lain. Dalam majlis berasingan di Daro, Ketua Menteri yang juga pengerusi Sarawak Forestry Corporation SFC telah merasmikan penanaman tukun tiruan Reef Ball di perairan Matu Daro 2020 bertempat di Dewan Masyarakat Daro Mukah. Majlis yang telah dijayakan bersama pejabat Residen Mukah dan pejabat daerah Daro itu menyaksikan 660 unit tukun tiruan yang berjaya ditanam di perairan utara Pulau Bruit oleh SFC yang mana 1,800 unit lagi dijangka siap ditanam penghujung tahun ini. Jelas Ketua Menteri projek ini akan memberi faedah secara langsung kepada penduduk-penduduk di pesisiran laut terutamanya nelayan-nelayan di Sarawak kerana Reef Ball bukan sahaja mewujudkan habitat untuk ikan, malahan dapat melindungi habitat pembiakan hidupan laut dari ancaman aktiviti dan amalan perikanan yang memudaratkan ekosistem pesisiran laut seperti aktiviti pukat tunda haram. Kita nak merhati cara-cara untuk membangunkan rakyat dua bandar. Termasuklah orang nelayan. Apa yang berlaku ialah di perairan Sarawak tu, laut kita adalah tempat yang terkaya kalau kita melihat hal ikan tu. Mun si kaya ikan, gini orang curi ikan, menceroboh perairan kita. Jadi sebab ya, saya mengambil keputusan. Mari makai tayar dibuang, ya nak? Tapi sekali ada, sekali isi, sekali ada, sekali isi. Biarlah kita maulah rumah ikan tu, tukun tiruan kita pun. Si boleh kita bergantung gila dengan orang Melaya tu.
Jadi kita mulahlah nak bulat kedak bol wah main raga. Kita berkendakkan peruntukan yang besar. Kita mula seluruh kawasan di perairan Sarawak. Dari Tanjung Datuk sampai ke Lawas. 70 juta. Katanya lagi kerajaan negeri melalui SFC sentiasa mengambil berat tentang pemuliharaan persekitaran dan pesisiran Laut Sarawak kerana ia telah menjadi polisi kerajaan untuk senantiasa menjaga khazanah semula jadi. Selanjutnya, kawasan pedalaman di Betong akan terus dimajukan dengan pelaksanaan projek agropolitan Bukit Sadok. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas semasa Majlis Perasmian Program Merdeka at Community Anjuran Jabatan Penerangan Daerah Betong hari ini, kawasan selain itu pula akan dimajukan dengan pelaksanaan food basket. Menjelas lanjut, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari telah meluluskan peruntukan berjumlah RM9 juta untuk projek naik taraf jalan raya dari Simpang Nanga 3 ke Penebak Ulu. Kata Dato' Ahmad Douglas, Ketua Menteri juga akan hadir di Betong pada 26 September ini untuk merasmikan mini convention PBB dihadiri 14 cawangan PBB dari Sebuyau hingga ke Lingga. Sementara itu, Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Chuat berkata banyak program pembangunan telah dirancang di kawasan itu tertangguh ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Manakala di Lundu, program Community at Merdeka Peringkat Daerah Lundu pagi tadi telah menyaksikan simbolik penyerahan bendera jalur gemilang yang disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, Datuk Seri Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar bertempat di Auditorium Salkra Bajo Training Center, Lundu. Program anjuran Jabatan Penerangan itu juga menampilkan beberapa tokoh negara, agensi-agensi penguatkuasaan daerah Lundu dianugerahkan penghargaan. Berucap di majlis itu, jelas Datuk Seri Haji Wan Junaidi perpaduan dan sifat bersatu hati rakyat Malaysia yang dizahirkan semasa melawan penularan wabak COVID-19 membolehkan Malaysia mencapai objektif dalam mengendalikan kembali sektor ekonomi yang stabil. Oleh yang demikian, kerajaan Malaysia menggalakkan semula perniagaan melalui inisiatif-inisiatif kerajaan dan antaranya adalah pelaksanaan moratorium yang mana merupakan antara topik utama ceramah pihak Bank Negara Malaysia dalam program tersebut. Hadir sama Pegawai Daerah Lundu Gustian Haji Durani, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sarawak Haji Suwadi Guliling serta Pegawai Penerangan Daerah Lundu Juliana Abdullah. Beralih ke laporan harian COVID-19, berita baik buat seluruh rakyat Sarawak hari ini apabila daerah Kuching telah bertukar status daripada kuning kepada hijau setelah tiada kes positif dilaporkan selama 14 hari termasuk hari ini yang mengekalkan jumlah keseluruhan sebanyak 700 kes. Ini menjadikan semua daerah di Sarawak atau seluruh Sarawak telah berada dalam status hijau. Sekian bersama saya Al-Faiz Jemurin dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Saksikan siaran khas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020 secara langsung di TV1 RTM, Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak dan Sarawak Event Channel pada 16 September jam 8.30 malam. Salam UKAS.